warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswata Sana binti Syarudi dari Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Matematik AD14 dengan nombor matrik D202311075777. Pada hari ini saya akan membentang berkaitan dengan bahan yang saya gunakan bagi penulisan ilmiah dan portfolio bagi kursus Keterampilan Wacana Bahasa Melayu UBM 3262. Bahan yang saya gunakan dalam penulisan ilmiah dan portfolio adalah Journal of Islamic Social Science and Humanities yang diterbitkan pada 9 hari bulan 6 tahun 2017 yang bertajuk Mangsa Buli dan Kesan Buli. Artikel jurnal ini telah dikarang oleh Amin Al-Hadi bin Syafi'i, Azad At-Tahiri bin Anwar, Nur Sayyidatina binti Cik Rozudi, Wan Ahmad Zakri bin Wan Kamaruddin dan Musa bin Muhammad. Pengenalan bagi artikel jurnal ini telah menekankan bahawa buli merupakan suatu tingkah dominasi yang berulang secara psikologi atau fizikal daripada seseorang atau kumpulan yang lebih berkuasa daripada seseorang yang kurang kuasa. Buli memberi impak kepada mangsa dari segi fizikal, emosi, rohani dan mental pada masa jangka pendek dan panjang. Menurut Islam, buli merupakan perkara yang bertentangan. Hal ini kerana Islam amatlah mementingkan karamah insaniah, iaitu kemuliaan seseorang insan. Antara objektif bagi penulisan artikel jurnal ini adalah untuk mengkaji konsep atau definisi buli, mengenal pasti ciri-ciri yang wujud pada mangsa buli, mengkaji kesan buli pada mangsa buli sama ada pada jangka masa yang pendek atau yang panjang, dan akhir sekali untuk mentafsir kesan buli menurut Islam. Terdapat pelbagai kaedah dan metodologi kajian yang digunakan dalam artikel jurnal ini. Antaranya adalah dengan menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu melalui proses pengukuran dan memerlukan alat-alat pengukuran seperti soal selidik, dan kajian yang menggunakan saiz sampel yang lebih besar dan dapat diurai secara deskriptif. Antara data kajian yang terdapat dalam artikel jurnal ini adalah pakar di USA telah membuat kajian terhadap 1,000 orang pesakit untuk mendapati bahawa keganasan lisan seperti ejekan, cemuhan dapat mendatangkan kesan mudarat pada fungsi psikologi mangsa. Terdapat juga kajian yang dijalankan di 11 buah sekolah di Los Angeles yang melibatkan 2,300 orang pelajar sekolah. Semua pelajar ini diminta untuk menyatakan kegerapan dan tahap diri mereka apabila dibuli serta jenis-jenis buli yang mereka alami dan pernah dilalui. Artikel ini dapat dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu konsep, ciri mangsa yang dibuli dan kesan. Rigby telah mengatakan bahawa buli merupakan satu tingkah laku agresif yang berulang dan dijangka berulang. Manakala Aziz Yahya, Jamaluddin Ramli, Abdul Latif dan Zurhana Muhammad menyatakan bahawa buli merupakan sesuatu perbuatan untuk mengasari orang yang lemah dengan tujuan menunjukkan kekuatan masing-masing. Dan sekali Amin Al-Hadi menyatakan bahawa buli adalah tingkah laku ganas yang membawa kepada kesan negatif yang mendalam kepada mangsa yang lemah dan tidak sama pengaruh atau kuasa berbanding dengan pembuli. Ciri-ciri mangsa dibuli adalah kerana mempunyai kelainan diri atau perbezaan antara satu sama yang lain, mempunyai fizikal yang lemah dan sentiasa kelihatan bimbang, cemas dan mempunyai kemahiran sosial yang rendah, serta personaliti yang kelihatan tidak berdaya dan memiliki keyakinan diri yang lebih rendah sehingga tidak mampu untuk
membela diri apabila mereka dikasari atau dibuli. Buli dapat memberi kesan negatif kepada pemangsa sehingga dapat menyebabkan mangsa mengalami masalah kesihatan, psikologi dan fizikal serta proses pembelajaran dan persekolahan juga terganggu, aktiviti kemasyarakatan dan kerjaya seperti mengalami kesukaran bersosial dan mungkin mangsa akan mengelakkan diri dari mencuba sesuatu yang baru dalam persekitaran yang baru. Kesimpulannya, gejala buli merupakan gejala yang perlu ditangani kerana hal ini merugikan negara yang sentiasa bergantung harap pada kualiti sumber manusia yang maju. Namun, tingkah laku buli telah dilihat memberi kesan negatif kepada fizikal, psikologi, emosi dan serta proses pembelajaran mangsa yang dibuli. Dalam Islam, kesemua perbuatan yang baik atau yang buruk akan dikira oleh Allah di akhirat bertujuan memberi keadilan kepada setiap manusia. Oleh itu, mengurangkan kejadian buli adalah usaha menjamin kesejahteraan mental dan fizikal mangsa. Telah saya sertakan media sokongan seperti gambar dan tayangan video berkaitan dengan buli di sekolah bagi kalangan pelajar. Dengan ini berakhirlah saya punya pembentangan berkaitan dengan bahan artikel jurnal yang saya gunakan dalam penulisan ilmiah dan portfolio. Sekian, terima kasih. Tiga pelajar sebuah sekolah berasrama penuh di Parit Perak ditahan polis bagi membantu siasatan kes buli dua pelajar junior. Bagaimanapun, ketiga-tiganya dibebaskan dengan jaminan polis setelah keterangan mereka diambil. Dua daripada pelajar tersebut berasal dari Selangor dan seorang dari Putrajaya. Kesemua mereka pelajar tingkatan 3. Kedua mangsa buli berusia 14 tahun sedang dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun di Ipoh. Menurut Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintenden Muhammad Zainal Abidin, pihaknya sedang mengenal pasti beberapa lagi pelajar yang dipercayai terlibat dalam kes buli itu. Mangsa dikatakan dibuli setelah mengadu kepada guru 3 minggu lalu mengenai kegiatan pelajar senior yang selalu meminta duit daripada mangsa.